ada 3. 1, 2, 3. Yang 4 ni dia punya belakang. Bila kita dah cantum, bila kita buat macam ni, dia akan jadi 4 lah. 1, 2, 3, 4. 4 ni bila kita dah cantum nanti dia akan jadi 4. Kemudian yang saya kata 6 tu, ini lebar ni 6. Bila kita lipat, dia akan jadi 3 lah. 3 inci. 3 inci ya. Macam tu contohnya. Kalau kain tu tak cukup juga, kalau ada berapa yang ada, kita bahagi pada 3. Tak kira lah 18,5 ke 19 ke. Jadi kalau ada 15 contoh, kita bagi 3. Jadi 5 bagi 2. Bagi 2 ni dapat 2,5. Maknanya lipatan tu hanya 2,5. Kita tak boleh kecil lagi sebab nanti kita punya langkah susah nak melangkah. Satu lagi, sekiranya tak dapat kita nak elakkan, kain tu tak cukup juga. Paling kurang dalam 15 ni tak cukup juga, cuma ada 12 ke. Yang itu memang susah untuk melangkah. Sebab itu kalau 12 tu untuk budak-budak kan. Kita boleh sambung pada bahagian antara ni. Kita sambung pada bahagian hadapan. Mesti kata ni belakang. Belakang ni akan disambung pada bahagian depan. Kita sambung berapa yang ada pada kain perca yang agak-agak panjang daripada kain ni juga. Kita sambung berapa yang kita dapat. Jadi bila kita lipat tu, pastikan dia punya sambung tu masuk dalam bahagian lipatan, bukan di bahagian ni ya. Bahagian yang kita nak lipat ni, mesti sambung pada bahagian tersorok kat dalam ni ha. Tersorok. Itu kalau memang kain tak cukup, betul lah. Okey, yang ini okey. Mula-mula sekali kita ambil dia punya labur. Contoh dia, labur dia 38, kita kena tolak 1 inci. Jadi 37. Labur dia daripada sini sampai bawah ni kita ambil 30 inci. Satu ni adalah band pinggang ya. Yang kalau kita nak buat pinggang keras semua ke, pinggang kiri kanan getah ke. Tapi kalau kita nak buat getah semua, kita tak perlu tolak. 38 ni kita tambah 2,5 inci sebab saiz getah tu 1 inci. Jadi bila kita lipat ke dalam, kita akan dia punya basi tu kita akan lipat ke dalam ya. Ini untuk getah semualah. Kalau kita tak nak ada pattern yang keras semua. Okey, mula kita ambil 22, kemudian 6 inci. Lepas tu basi tepi kita letak 1 inci kiri dan 1 inci kanan. Sini 1 inci. Basi atas setengah inci untuk kita sambung ke band pinggang nanti. Kemudian dia punya basi bawah pun setengah inci untuk lipatan bahagian bawah. Bahagian bawah ni setengah inci ya. Ni setengah inci. Kemudian dia punya basi dia, ni basi jahitan dia 1 inci. Maknanya yang ni, ujung ni bila kita cantumkan, yang sebelah 1 inci ya. Okay, bila kita dah siap, yang ni belakang. Jadi kita lipat macam ni. Yang belakang ni nanti kita akan jahit dengan yang ni. Yang ni kita dah jahit kat sini. Contohnya bila kita dah jahit, dia punya yang kita dah tanda ni, kita lipat lah. Kita jahit, kita tinggalkan 8 inci untuk bahagian zip. Okey, bila kita dah lipat, kita akan dapat hadapan dan belakang. Yang ini kita jahit dahulu, baru kita lipat. Okey, sekarang kita dah siap macam ni. Kita tengok berapa lipatan dia. 1, 2, 3. 1, 2, 3,
Yang ni 4 ni tercampur yang belakang. Jadi kedudukan dia macam ni. Okay. Senang kan? Dia punya susunan ni tak perlu banyak, nanti dia akan jadi berat kan. Ini, okay, yang saya tunjuk ni adalah kain yang era dia macam ni. Cara pengambilan kain juga kita nak tahu. Contohnya ini meter, berapa meter yang kita beli. Yang contohnya baju kita dah buat, tapi ini adalah basi lebihan kain Kita boleh ambil cara macam ni. Yang ini belakang, hadapan, dan terus kita ambil lipatan. Ini contohnya macam bunga dia tu berselerak, tak ada macam berdiri-berdiri kan. Tapi sekiranya kalau corak baju, bunga tu berdiri macam ni, melintang. Kalau berdiri macam ni kan, macam ni lah. Yang ini melintang, ini meter. Ini meter kain, berapa meter. Yang ini kita punya bidang. Bahagian baju kita dah ambil dah berdiri macam ni, tapi bahagian kain takkan kita nak ambil macam ni. Contoh yang saya buat tadi kan. Jadi kalau kita ambil contoh yang macam tadi tu, baju dia berdiri tapi dia punya kain melintang. Jadi tak sesuai kan. Macam mana kita nak dapatkan kain tu bunga dia berdiri juga. Dia mesti sama dengan yang bahagian baju. Okay, cara dia yang ni bidang kain. Baju ni kita dah ambil berdiri macam ni. Jadi kain pun kita nak berdiri macam ni. Kita ambil ukuran setengah punggung 22. Kita potong 22, tapi kita letak basi lah. Yang basi cantum untuk yang hadapan nanti kita basi dengan setengah. Bahagian yang tepi ni satu lah, macam yang asal lah. Kemudian kita bahagian depan kita ambil macam ni lah, hadapan. Kemudian 6, 6, 6. Jadi yang belakang ni nanti kita akan cantumkan pada yang sebelah ni. Jadi kita memang ada nampak lah jahitan tepi ni. Tapi kalau kita pakai tak adalah ketara sangat. Ini cara yang pertama. Cara kedua, bunga kita nak dapatkan corak yang berdiri juga sama dengan bahagian baju. Kita dah ambil lebar macam ni, hadapan dengan belakang tu kita dah dapat. Tapi kita tak cukup pada bahagian susunan. Kita boleh sambung kain lain daripada, sama ada kain lain yang corak yang sama. Kita terpaksa carilah. Kalau orang tu badan besar tapi dia terbeli kain yang 4 meter macam tu kan, kita sambung pada bahagian susunan. Macam ni 666 tak dapat. Kata 66 dapat, tapi yang kat sini cuma 4 ke 3 ke, dia tak sampai bawah daripada 15 inci. Dia akan nampak sempit lah perangkahan dia. Jadi kita sambung pada bahagian yang hujung ni. Macam ni kita sambung pada bahagian yang bahagian susunan ni. Jadi dia punya sambungan ni tak nampak lah kat sini. Dia lipat, tapi sambungan dia dekat bahagian susunan. Itu kalau nak buat macam ni lah kan. Itu dua cara. Satu cara tadi macam ni. Kalau bunga dia tak kisah, macam berselerak, kita tak nampak. Tapi kalau nak ikut era kain, kita terpaksa buat macam ni. Sama ada kita punya penyambung tu kita sambung pada bahagian tepi, dia akan nampak lah bahagian tepi. Ataupun kita lipat dua, yang ini lebihan sambungan tu kita sambung pada bahagian susun. Kat situ kita kena mainkan macam kita fikirlah macam mana nak menyelesaikan masalah yang macam ni ya. Okey. Yang ini cara potong kain, nanti saya akan tunjukkan macam mana nak ambil pada kain, macam mana nak pasang zip dan juga pasang band pinggang Bahagian kain senang aja.
tak ada masalah. Cuma kita kena pandai ambil corak kain tu. Jangan sampai corak tu dengan baju dengan kain berbeza corak dia. Kita nak selari. Okay, so kali ni Abang nak terangkan macam mana you boleh modify daripada 4 design yang you nampak dalam poster ni menjadi 10 design. Modul yang pertama ialah baju kurung berpesak. So baju kurung berpesak ni kita boleh modify dia menjadi 3 baju kurung yang lain, iaitu baju kurung pesak biasa ataupun kita panggil sebagai pesak buluh, baju kurung riau ataupun baju kurung pesak gantung. Biasanya untuk dipasangkan dengan baju kurung tradisional ni kita akan pilih kain susun tepi. So dekat situ kita dah dapat 4 design. Selain tu kita ada baju kurung moden. So kalau kita boleh bayangkan baju kurung moden ni bila kita pendekkan sikit kita dah dapat blouse A-line. Lepas tu kalau kita labuhkan sampai bawah kita dapat jubah A-line. So dekat situ kita dah dapat 7 design. Biasanya untuk dipasangkan dengan baju kurung moden ni kita akan berikan kain yang simple. Contoh macam kain kipas belakang. Gunakan basic pola hadapan yang sama, kita boleh modify dia jadi kain A-line atau kain duyung. So dekat situ kita dah dapat 10 design. Dan untuk semua design ni kita berikan video lengkap dari cara ambil ukuran, merancang pola, potong kain sehingga menjahit step by step. Jadi untuk newbies ataupun yang tak pernah ada basic jahitan atau tak pernah masuk kelas jahit secara offline atau online, Abi sangat syukurkan kelas ni sebab dengan sekali bayaran you boleh join kelas kita sepanjang hayat. Jadi you tak perlu rushing untuk siapkan semua modul atau ikuti semua modul dalam satu jangka masa. Dan student kita boleh belajar pada bila-bila masa dan di mana saja. Dan jika semasa self learning, semasa belajar sendiri tu you ada masalah ataupun you rasa you nakkan kepastian cikgu-cikgu, kita ada support group di mana you boleh bertanya dengan cikgu-cikgu dalam tu. InsyaAllah kami di Able Tailoring akan bantu you untuk hasilkan baju pertama you. Mungkin awal-awal ni you nak belajar design-design yang simple-simple saja, contoh macam blouse A-line ataupun kain duyung atau kain A-line. So you boleh rujuk modul yang sama dan one day bila you rasa you nak upgrade skill you kepada mungkin you nak upgrade kepada kiraan lipatan untuk kain susun tepi atau kipas belakang, so you hanya perlu rujuk package yang sama tanpa bayaran berulang sebab sekali bayaran untuk penyertaan sepanjang hayat. Untuk student yang ada masalah internet, jangan risau sebab kita ada sediakan satu support system iaitu OTG. Dual OTG ni you boleh plug in pada handphone, laptop atau television, terus boleh masuk kelas. You boleh set masa you sendiri. Dan ini adalah kali pertama kita berikan harga terendah RM30 sahaja. Harga asal kelas ini adalah RM100. Bagi RM30 untuk 5 hari ini saja daripada 16 hari bulan hingga 20 hari bulan. Jangan lepaskan peluang, cepat-cepat klik link WhatsApp dalam original posting dan button WhatsApp di bawah. Cikgu sedang tunggu dalam talian untuk bantu you all join kelas jahitan kita dan hasilkan jahitan pertama. Mana tahu satu hari nanti you juga mampu open tempahan dan jana pendapatan dari rumah seperti student-student kita yang lain.